بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian sirah dan juga sejarah Islam. Itulah kita membahaskan berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khadir. Yang mana kita dah bahaskan sebelum ini tentang asal muasal ataupun latar belakang mengapa Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam dan Khadir ini. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82, itu adalah dalil yang menjelaskan tentang kisah berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam dan juga Khadir. Kalau kita lihat iaitulah apa yang kita dah sebut sebelum ini berkenaan dengan riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Ibn Abbas telah membantah Nauf al-Bukali yang berpendapat bahawasanya Musa yang dimaksudkan di dalam kisah Khadir ini adalah bukan Musa ibn Imran, Nabi di kalangan Bani Israel. Tetapi kalau kita lihat pendapat tersebut jelas sekali adalah pendapat yang tidak benar. Bahkan Nabi Musa Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah membantah dengan keras, dengan mengatakan kadzaba aduwwullah, sungguhnya telah berdustalah musuh Allah, kerana dia telah bercanggah dengan nas, bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menjelaskan bahawasanya yang dimaksudkan dengan Nabi Musa alaihi salam iaitulah Nabi Musa Bani Israel, Musa ibn Imran iaitulah Nabi kalangan Nabi Bani Israel. Baik. Dan kita dah sebut sebelum ini peristiwa ini dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Apabila Nabi kita SAW menceritakan bahawasanya pada suatu hari Nabi Musa AS berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Lalu Nabi Musa AS ditanya, siapakah yang paling alim? Dikatakan Nabi Musa AS ketika itu berkhutbah menceritakan dan mengingatkan kepada Bani Israel akan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka supaya mereka bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyalah kepada Nabi Musa alaihi salam, siapakah yang paling alim? Siapakah orang yang paling alim? Lalu Nabi Musa alaihi salam menjawab, aku.
Maksudnya dengan menyangka bahawasanya dialah yang paling alim. Bahkan memang kalau kita lihat jawapan Nabi Musa AS itu memang benarlah. Kerana Nabi Musa adalah Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Sudah tentulah dia yang paling alim. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mencela perbuatan Nabi Musa alaihissalam kerana tidak menyandarkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya mencari seorang hamba Allah yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya seorang hamba-Ku yang berada di Majma'al Bahraini, yakni pertemuan dua lautan, adalah orang yang lebih alim daripadamu. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, wahai Rabbku, siapakah yang boleh mempertemukan aku dengannya? Ataupun bagaimana aku nak bertemu dengan hamba-Mu itu? Merujuk kepada Khadir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, bawalah ikan ini di dalam sebuah bekas. Bila mana kamu kehilangan ikan tersebut, maka di sanalah dia berada. Itu merujuk kepada Khadir. Baik. Lalu Nabi Musa alaihissalam berangkat bersama dengan muridnya. Wa idh qala Musa li fatah, yakni fatah di sini pada itulah merujuk kepada Yusha' bin Nun, iaitulah murid Nabi Musa alaihissalam. Baik. Jadi Nabi Musa alaihissalam berangkat bersama dengan muridnya Yusha' bin Nun untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam supaya mencari hamba Allah yang bernama Khadir, sebagai satu bentuk ujian Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, kerana Nabi Musa alaihissalam telah melakukan satu kesalahan, iaitulah apa? Tidak menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam membawa ikan tersebut yang diletakkan di dalam sebuah bekas. Dan Nabi Musa berjalan kaki bersama dengan muridnya itu Yusha' bin Nun sehinggalah sampai di sebuah batu. Lalu Nabi Musa alaihissalam dan muridnya itu merasa letih, keletihan, dan tidur di situ. Sementara itu ikan yang berada di dalam bekas tersebut bergerak dan keluar dari bekas tersebut lalu terjun ke dalam laut dengan cara yang sangat aneh. Dikatakan Allah menahan aliran air laut sehingga menjadi seperti sebuah jambatan sehingga ikan tersebut dapat melintasinya. Maksudnya dikatakan air Nabi Musa AS dengan muridnya Yusha' bin Nun duduk di batu tersebut, bersandar di batu tersebut. Kemudian mereka letih. Lalu mereka tidur kerana keletihan, kerana berjalan jauh. Dikatakan jarak antara batu tersebut dengan, maksudnya dekat dengan pantai lah. Maksudnya jaraknya dengan laut agak jauh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, innahu ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaannya telah mengalirkan air lautan itu untuk sampai dekat dengan ikan. Maksudnya dekat dengan bekas yang adanya ikan di dalamnya itu. Lalu ikan tersebut melihat air laut. Iaitulah apa? Mendekatkan air laut itu mendekatkan ataupun mendekati ikan kawasan Nabi Musa alaihissalam dan Yusha' bin Nun tengah berehat, tengah tidur. Lalu dilihat bergerak ikan tersebut dan ikan tersebut keluarlah. Itu sebab dikatakan dengan cara yang sangat ajaib ataupun dengan aneh. Dan dikatakan bahawasanya dalam sebahagian riwayat dikatakan Yusha' bin Nun dia ingat, dia nampak ketika itu Nabi Musa alaihissalam keletihan dan masih tidur. Maksudnya ikan yang Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk bawa itu maksudnya keluar daripada bekasnya. Bergerak-gerak. Kemudian dikatakan Yusha' bin Nun, murid Nabi Musa ini, dia nampak. Tetapi dia tak sanggup nak kejut Nabi Musa, dia terlupa.
Ada juga kata sebab dia tengok Nabi Musa terlampau letih, dia tak kejut. Kerana sudah dipesan kalau apa-apa berlaku pada ikan tersebut, maka maksudnya bagi tahulah dekat Nabi Musa, tetapi dia tak ingat waktu itu. Kemudian dia ikan tersebut keluar. Kemudian setelah Nabi Musa AS bangkit, setelah selesai daripada tidur, berehat, Nabi Musa AS bangkit. Lalu bila Nabi Musa bangkit, Nabi Musa AS lapar. Dia kata lapar. Lalu Nabi Musa bertanya kepada muridnya Yusha, mana ikan? Maksudnya mana ikan tadi? Nak masak lah kan? Nak makan ikan tu. Lalu Yusha bin Nun pun jawab bahawasanya apa ikan tersebut telah terlepas, telah terkeluar daripada bekas tersebut. Lalu Nabi Musa AS sebelum dikatakan sebelum diberitahu tentang ikan tersebut, dikatakan bahawasanya Nabi Musa AS tidak menghentikan perjalanan. Dikatakan bahawasanya sebelum Yusha bin Nun ini memberitahu, maksudnya sebelum dia bagi tahu dekat Nabi Musa tu, Nabi Musa dah melakukan perjalanan lagi. Maksudnya dengan muridnya itu Yusha bin Nun, iaitulah melepasi kawasan batu tersebut. Maksudnya kerana Nabi Musa AS dah memang dah berazam untuk melakukan perjalanan. Maksudnya dalam Al-Quran au amdi huquba kan, au amdi huquba, maksudnya walaupun dalam keadaan yang melakukan perjalanan yang sangat jauh, memakan masa yang bertahun-tahun sekalipun, Nabi Musa akan tetap teruskan perjalanan demi untuk bertemu dengan Khadir. Jadi waktu tu Yusha bin Nun atau pemurid Nabi Musa ini tidak ingat nak bagi tahu dekat Nabi Musa. Maksudnya dah Nabi Musa AS bangkit melakukan perjalanan. Bila sampai di satu tempat, kemudian barulah Nabi Musa AS bertanya tentang ikan tersebut bila dah lapar. Maksudnya bukan bangkit tu Nabi Musa bukan terus tanya tentang ikan, tapi terus jalan. Kemudian bila sampai dekat satu tempat, Nabi Musa lapar. Nabi Musa AS tanya dekat Yusha bin Nun supaya datangkan kepadanya ikan tersebut untuk dijadikan makanan. Kemudian barulah muridnya itu berkata, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu tadi, aku terlupa untuk menceritakan tentang ikan itu. Wa ma ansani illa syaitan al-qurah. Dan syaitan telah membuat aku lupa menceritakannya. Ikan tersebut masuk ke dalam laut dengan cara yang sangat aneh sekali. Kemudian Nabi Musa AS berkata, kalau begitu, itulah tempat yang kita cari. Maksudnya bila Nabi Musa AS tanya tentang ikan tersebut, barulah Yusha bin Nun, muridnya itu, merasa perlu diberitahu. Maksudnya dia baru ingat. Lepas tu dia pun bagi tahu bahawasanya sebenarnya aku dah tengok tadi ikan tu waktu kita berhenti dekat batu. Yang pertama kita berhenti, tempat pertama yang kita berhenti itu telah keluar dengan cara yang sangat aneh. Maka itu satu bentuk kemukjizatan yang Allah Ta'ala tunjukkan tentang ikan itu, bagaimana dia keluar daripada bekasnya dan masuk ke dalam laut dengan cara yang sangat aneh. Dikatakan air laut itu didekatkan dan menjadi beku dan dekat dengan ikan tersebut, lalu ikan tersebut keluar. Dan apabila Nabi Musa dan juga Yusha bin Nun muridnya itu bangkit, mereka tak sedar apa yang berlaku. Maksudnya yang lihat ketika itu hanyalah muridnya, iaitu Yusha bin Nun. Jadi dia sedar, tapi dikatakan dia terlupa nak bagi tahu dekat Nabi Musa. Lalu Nabi Musa kata, itulah sebenarnya tempat yang kita nak tuju, tempat yang kita cari. Kerana di situlah Allah Ta'ala dah perintahkan, maksudnya tempat yang dikatakan Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya dua lautan, yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Musa AS untuk bertemu dengan hamba Allah yang bernama Khadir. Baik. Lalu keduanya kembalilah ke tempat semula yang mereka
tempat yang asalnya mereka berhenti dan berehat serta tidur tadi, dengan menelusuri jejak yang mereka lalui. Akhirnya sampailah mereka ke tempat batu tersebut. Musa melihat seorang lelaki yang berselimut dengan selai pakaian, dan itulah Khadir. Lalu bila sampai dekat kawasan tersebut, memang ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah memang berlaku. Maka di situlah Nabi Allah Musa AS bertemu dengan Khadir, yang ketika itu memakai satu pakaian, maksudnya yang menutup bahunya, iaitulah seperti selimutlah dengan pakaian. Dikatakan dengan pakaian yang berwarna hijau. Baik, Nabi Musa AS memberikan salam kepadanya. Lalu Khadir pun membalas salam beliau. Jadi Khadir ini melihat Nabi Musa AS memberikan salam. Jadi Khadir ni rasa pelik lah. Sebab orang-orang kat tempat tersebut tak pernah pun membagi salam dekat dia. Maksudnya tempat tersebut maksudnya tak kita kata ganjil lah maksudnya bagi Khadir, kerana orang-orang di situ tak memberi salam. Tiba-tiba dia jumpa dengan Nabi Musa bagi salam dekat dia. Sebab itu kalau kita lihat balik di sini, Khadir pun membalas salam. Lalu Khadir berkata, bagaimana mungkin ada salam, yakni ucapan salam ini di tempatmu. Lalu Nabi Musa AS berkata, aku adalah Musa. So Khadir ni bila Nabi Musa bagi salam, Assalamualaikum, jadi Nabi Khadir ini dia pelik lah, kerana jarang orang yang bagi dia jumpa ada orang yang bagi salam kepada dia dekat tempat tersebut. Jadi bila Nabi Musa AS bagi salam, dia rasa pelik. Lalu dia pun tanya, bagaimana salam, ucapan salam ni masih ada lah, maksudnya masih diamalkan di tempatmu. Lalu Nabi Musa AS berkata, aku adalah Musa, ana Musa, aku adalah Musa. Lalu Khadir bertanya, Musa Bani Israel, adakah engkau ni Musa Bani Israel? Kerana Musa ni ramai kan. Jadi ada, ialah nak bagi tahu, maksudnya Khadir nak pastikan adakah Musa ini yang merujuk kepada Musa Bani Israel. Maksudnya Musa yang diutuskan kepada Bani Israel. Baik. Lalu Nabi Musa AS menjawab, ya. Lalu Khadir berkata, sesungguhnya aku memiliki suatu ilmu yang telah diberikan Allah yang tidak kamu ketahui. Sebaliknya, kamu juga memiliki suatu ilmu yang telah diberikan Allah yang tidak aku ketahui. So itu jawapan Khadir kepada Nabi Musa. Aku diberikan ilmu yang kau tak tahu, dan aku tidak dan engkau diberikan ilmu apa yang aku tidak tahu. Baik. Jadi, lalu Nabi Musa AS berkata kepada Khadir, bolehkah aku mengikutimu? Kalau macam itu, boleh tak aku mengikutimu? Jadi supaya aku tahu ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau. Baik. Lalu Khadir menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan sabar mengikutiku. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kau tidak akan sanggup ataupun tidak akan mampu untuk menahan kesabaranmu untuk mengikutimu. Bagaimana engkau dapat sabar terhadap sesuatu yang belum pernah engkau ketahui? Lalu Musa AS berkata, insya-Allah, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Insya-Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apa pun. Maksudnya Nabi Musa AS menerima syarat yang diutarakan oleh Khadir, iaitulah syarat untuk mengikuti Khadir ketika itu adalah untuk supaya bersabar dalam mengikuti Khadir ketika itu. Lalu Nabi Musa AS menerima syarat tersebut. Dia kata, aku akan sabar dan aku tidak akan menentangmu terhadap apa yang engkau katakan, apa yang engkau ajarkan ataupun apa yang menjadi urusanmu. Baik. Khadir berkata kepada Nabi Musa, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu bertanya kepadaku sedikit pun sebelum aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Ini syaratnya kedua. Maksudnya apa? Syaratnya kalau kamu nak ikuti aku,
nak ikut aku, maka janganlah kamu bertanya tentang sesuatu sebelum aku sendiri yang menjelaskannya. Lalu Nabi Musa AS menerima syarat tersebut. Nabi Musa kata, baiklah. Maka berangkatlah Khadir dan Nabi Musa AS dengan berjalan di tepi pantai, di pesisiran pantai. Lalulah sebuah perahu datang kepada mereka. Mereka berbicara dengan para penumpangnya, meminta agar dibolehkan untuk menaikinya. Ternyata mereka, yakni para penumpang yang ada di atas perahu tersebut, mereka mengenali Khadir. Maka mereka membawa keduanya tanpa bayaran sesin pun. Maksudnya naik dengan percuma. Ketika mereka berdua berada di atas perahu itu, hinggaplah seekor burung di hujung perahu lalu mematuk paruhnya ke laut 1 atau 2 kali. Khadir berkata kepada Musa, ilmu yang Allah berikan kepadamu dan kepadaku tidaklah mengurangi ilmu Allah sedikit pun, kecuali seperti hilangnya air lautan yang diambil oleh burung ini dengan paruhnya. So itu satu bentuk pengajaran yang diperlihatkan oleh Khadir kepada Nabi Musa AS akan keluasan ilmu Allah dan terbatasnya ilmu makhluk. So itu ilmu yang pertama Nabi Musa dapat. Bukan Nabi Musa tak tahu, Nabi Musa tahu, tetapi satu bentuk pengajaran, peringatan kepada Nabi Musa AS disebabkan dia tadi, Nabi Musa AS telah mengatakan akulah orang yang paling alim. Lalu Nabi Khadir, kalau di dalam buku terjemahan ini diterjemah dengan Khidir, salah, dia tak tepat. Orang Melayu kita dia panggil Khidir, K-H-I-D-I-R, Khidir. Itu tak tepat, sebenarnya Khadir, K-H-A-D-I-R, Khadir, Kha Dad Ra, Khadir. Maksudnya apa? Maksudnya hijau. Hijau. Baik. Jadi itu yang sebenarnya sebutan dia, bukan Khidir. Khadir. Ada yang kata Khaidir. Tak tepat. Yang tepat Khadir. Khadir. Baik. Lalu tiba-tiba Khadir mengambil sebuah kapak lalu mencabut sekeping papan pada perahu tersebut. Tiba-tiba Khadir ni mencabut papan perahu tersebut, mengambil kapak lalu mencabut sekeping papan pada perahu tersebut. Iaitulah apa? Nabi Musa AS pun terkejut setelah mengetahui papan perahu tersebut tercabut. Lalu Nabi Musa AS berkata kepada Khadir, apa yang engkau lakukan? Mereka telah membawa kita tanpa bayaran sesin pun. Maksudnya mereka telah bawa kita dengan percuma, tak minta sesin pun. Lantas mengapa kamu dengan sengaja melubangkan ataupun melubangi perahu mereka untuk menenggelamkan penumpangnya? Adakah kamu nak menenggelamkan penumpangnya? Sedangkan mereka telah melakukan ihsan dan kebaikan kepada kita, iaitulah dengan apa? Mereka bagi kita naik atas perahu mereka ini dengan percuma, tanpa ada bayaran. Jadi kenapa kamu lakukan dengan sedemikian rupa? Kamu membocorkan perahu orang yang melakukan kebaikan kepadamu. Adakah kamu nak menenggelamkan semua mereka? Baik. Kemudian Nabi Musa kata, sungguh kamu telah membuat kesalahan yang besar. Lalu Khadir berkata, bukankah telah aku katakan bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat bersabar mengikuti. Lalu Nabi Musa AS barulah teringat akan syarat tersebut. Maksudnya yang first ni Nabi Musa lupa. Pasal Nabi Musa dia reflect terus, dia tengok kemungkaran tu Nabi Musa AS ni macam kita tengoklah, macam kita lihat dalam peribadi Nabi Musa dalam kelas-kelas kita sebelum ni, bagaimana Nabi Musa AS dia memang pantang kalau tengok kemungkaran. Maksudnya apa? Begitulah Nabi-Nabi dan Rasul, mereka takkan diam daripada kemungkaran yang mereka lihat. Mereka akan menegur kemungkaran, mengubah kemungkaran itu, kerana mereka adalah orang yang beriman, mereka adalah Rasulullah, mereka adalah Nabi. Jadi sebab itu Nabi Musa AS dia tegur terus. Tetapi dia lupa bahawasanya hal tersebut, pertanyaannya itu adalah satu kesalahan kerana menyalahi syaratnya tadi. Syarat yang telah dia terima. Supaya dia tidak bertanya apa yang dilakukan oleh Khadir, melainkan setelah Khadir menjelaskan. Baik. Jadi sebab itulah apa Nabi Musa pun berkata, janganlah kamu menghukumkan aku kerana kelalaianku atau kelupaan, dan janganlah kamu membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusan.
Jadi kemudian Nabi Khadir pun menerima keuzuran yang pertama. Itu tak apa. Teruskan. Tadi tak buat tersilap. Selanjutnya mereka berdua meninggalkan perahu tersebut. Sewaktu mereka sedang berjalan di tepi pantai, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang anak lelaki yang sedang bermain dengan beberapa orang kawannya. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Tiba-tiba mereka melalui sekumpulan kanak-kanak, dan salah seorang kanak-kanak itu, budak lelaki yang tengah bermain dengan kawan-kawannya. Kemudian Khadir memegang, tiba-tiba Khadir pergi dekat dengan budak tu. Khadir ambil kepala dia, kemudian membunuhnya. Dikatakan dibunuh. Baik, Nabi Musa AS berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, padahal dia tidak pernah membunuh orang lain? Bayangkan, tengah jalan-jalan tu tengok budak-budak kecil tengah main. Kemudian Khadir ni pergi dekat budak tu, dia ambil kepala budak tu, kemudian dia bunuh budak tersebut. Apa lagi Nabi Musa AS terkejut melihat perbuatan Khadir tersebut. Sebab itulah Nabi Musa kata apa? Mengapa kamu membunuh jiwa yang zakiyah, yang suci? Budak yang tak tahu apa, tidak ada dosa, dan dia tidak membunuh orang lain, dia tak ada terlibat dalam jenayah. Kenapa? Apa dosa dia? Baik. Kemudian kata Khadir, sesungguhnya bukankah telah aku katakan bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat bersabar mengikutiku. Lalu Musa AS berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu lagi selepas ini, maka janganlah kamu mengizinkan aku untuk menyertaimu. Sesungguhnya kamu telah cukup memberikan keuzuran kepadaku. Jadi Nabi Musa pun berjanji. Tadi yang pertama tadi dia tersilap, dia terlupa. Yang kedua ni dia sebenarnya Nabi Musa AS sengaja. Pasal apa? Nabi Musa AS dia tengok teruk. Dia tengok satu bentuk yang jenayah, maksudnya dia tengok satu bentuk kemungkaran yang dahsyat. Sebab itu apa? Dia terus tegur. Bukan dia lupa. Yang first tadi dia lupa. Tapi Khadir bagi keuzuran lagi. Khadir kata tak apa. Sebab Nabi Musa minta keuzuran. Nabi Musa kata, kalau lepas ni last aku tanya lagi, maka jangan kau izinkan aku untuk ikutimu. Maka aku tak payah ikut dah. Maksudnya berhentilah, kita berpisah saja. Baik. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Dan sampailah mereka ke sebuah negeri. Mereka meminta supaya penduduk negeri itu untuk menjamu mereka. Tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu Nabi Musa dan juga Khadir. Tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamunya. Kemudian keduanya mendapati dalam negeri itu ada sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Lalu Khadir menegakkan dinding tersebut. Dia mensyaratkan dengan tangannya. Ini dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dia mensyaratkan dengan mengusap sesuatu di bawah sampai ke atas bahagian dalam. Baik, maksudnya dibuat Sufyan Ibn Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri diisyaratkan dengan tangannya, maksudnya menunjukkan dinding itu adalah dinding yang condong. Baik, lalu Nabi Musa AS berkata, maksudnya bila sampai dekat negeri tersebut, negeri itu tak mau bagi tak mau bagi makan. Tak ada, kita kata hak duyuf. Tak mau memberikan hak kepada tetamu. Mereka tak bagi makan, tak bagi duduk, tak sediakan tempat untuk berehat dan untuk makan. Penduduk negeri tersebut maksudnya buat benda yang tak baiklah kepada tetamu, iaitu yang datang itu Nabi Musa dan Khadir. Lalu Khadir ni bila sampai dekat satu tempat, dia mendapati ada sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maksudnya dinding tu hampir yang condong, yang hampir roboh. Lalu Khadir dia baiki. Khadir ni pergi dekat dinding rumah tu, dia baiki dinding rumah. Dia luruskan. Kemudian Nabi Musa AS pelik lagi. Kita dah lah tak dilayan dengan baik. Tiba-tiba engkau buat sesuatu perkara yang iaitulah apa?
membalas dengan kebaikan. Beza tadi kan. Yang tadi apa orang panggil? Susu dibalas tuba. Yang ni tuba dibalas susu. Kan? Yang tadi yang awal tadi mereka buat baik. Kemudian dicabut papan kan? Dicabut papan perahu. Kan? Susu dibalas tuba. Mereka buat baik, bagi naik Nabi Musa dengan Khadir ni free atas perahu mereka, bot ataupun sampan mereka. Kemudian Khadir pergi cabut untuk tenggelamkan perahu tersebut. So susu dibalas tuba. Yang kali ni pula tuba dibalas susu. Jadi penduduk negeri tersebut tak melayan dengan baik, dengan sebaiknya Nabi Musa dengan Khadir. Tetapi tiba-tiba Khadir ni pergi tolong repair dinding rumah yang condong yang nak runtuh. Tanpa mengambil sebarang upah. Free of charge pula. Tu kita kata tuba dibalas susu. Terbalik pula. Jadi terbalik. Baik. Lalu Nabi Musa berkata, kita mendatangi suatu kaum yang tidak mahu memberi kita makan dan tidak mahu menjamu kita. Tak melayan kita dengan baik. Sementara engkau dengan sengaja mendirikan dinding yang hampir roboh tersebut. Jika kamu mahu, kamu boleh mengambil upah dari pekerjaanmu itu. Nabi Musa dia bukan nak persoalkan ataupun nak ingkar perbuatan tersebut. Dia tak ada niat. Tetapi dia nak bagi tahu kenapa buat macam ni. Sedangkan sepatutnya engkau ambil upah. Mereka tak layan kita dengan baik, tak memberi kita makan, tak melayan kita dengan sebaiknya. Tiba-tiba engkau pergi betulkan pula sebuah dinding rumah yang nak roboh tu tanpa engkau mengambil upah. Sepatutnya engkau ambil upah. Itu maksudnya pandangan Nabi Musa. Lalu Khadir berkata, "Ada firaqu baini wa bain." Inilah perpisahan antara kita. Dan aku akan memberitahukan kepadamu makna perbuatan-perbuatan itu. Aku akan beritahu tentang takwilan ataupun tafsiran, hakikat, makna. Apakah di sebaliknya yang ada pada setiap perbuatan-perbuatan yang aku buat yang membuatkan kamu tidak sabar denganku. Baik. Rasulullah SAW bersabda. Nabi SAW bersabda. Sebenarnya aku berharap agar Musa dapat bersabar sehingga Allah menceritakan kepada kita dapat lagi mendengar dan kita dapat mendengarkan lagi kisah ini dengan lebih panjang. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Kalaulah dia bersabar sikit lagi kita akan dapat lagi banyak cerita. Baik. Allahul musta'an. Baik. Jadi lalu Khadir pun ceritalah tentang apa yang dimaksudkan dengan setiap perbuatannya tadi. Baik, Ibn Abbas membacakan ayat di atas berikut. Kalau kita lihat, maka setelah itu barulah Khadir pun menjelaskan yang apa yang dia lakukan. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi disebutkan Khadir bagikan alasan. Kenapa yang pertama bila mereka naik di atas perahu, kemudian dia sengaja melubangkan perahu tersebut, katanya wa kana amamahum malakun ya'khudhu kullu safinatin salihatin ghasba. Iaitu ini dalam bacaan Ibn Abbas. Maksud tafsiran lah. Wa kana amamahum malakun ya'khudhu kulla safinatin salihah ghasba. Di depan mereka ada raja yang merampas setiap perahu yang bagus. So, sebab itulah aku menenggelamkan perahu tersebut kerana bahawasanya ada raja di negeri tersebut yang akan mengambil dan merampas perahu-perahu yang baik dirampas. Sebab itulah Nabi Musa Nabi Khadir menenggelamkan perahu tersebut. Baik. Wa ammal ghulam fa kana kafiran wa kana abawahu mu'minain.
Adapun anak tersebut adalah seorang yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya adalah mukmin. Maksudnya apa? Khadir membunuh anak lelaki tersebut yang dilihat bermain dengan kawan-kawannya tadi, lalu tiba-tiba Khadir membunuhnya kerana budak tersebut adalah kafir. Maksudnya Khadir ada ilmu berkenaan dengan budak tersebut. Dia adalah, bila dia besar nanti, dia akan memudaratkan kedua ibu bapanya. Dia akan menjerumuskan kedua ibu bapanya ke dalam lembah kekufuran. Sebab itulah Khadir terus bunuh dia. Baik. Kalau kita lihat balik dalam riwayat, kalau tengok dalam riwayat Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-ghulamu alladhi qatalahu al-Khadir tubi'a kafiran. Alqa Allah Ta'ala ala abawaihi mahabbatan minhu." Ghulam, yakni budak lelaki yang dibunuh oleh Khadir itu diciptakan bertabiat kafir. Tubi'a kafiran. Nampak? Maka Allah mencampakkan ke dalam hati kedua ibu bapanya rasa kecintaan terhadap anaknya itu. Baik. Jadi kalau kita lihat balik, Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah, dia meletakkan hadis ini dalam bab al-qadar. Bab ma yujbalu alaihi al-mar. Iaitulah apa? Bab seorang hamba itu telah dicipta dengan sesuatu yang telah Allah tentukan. So di sini menunjukkan dalil, menunjukkan Khadir mengetahui tentang lelaki tersebut, budak lelaki, ghulam budak lelaki tersebut, iaitulah melalui perantara wahyu. Allah yang beritahu dekat Khadir supaya bunuh budak itu, kerana budak ini dia besar nanti dia akan menjadi kafir dan dia akan memudaratkan kedua ibu bapanya. Sebab kedua ibu bapanya apa terlampau sayangkan dia. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Khadir supaya bunuh budak. Nampak? Jadi menunjukkan, di sini dalil yang menunjukkan apa? Khadir ini adalah Nabi. Nanti kita akan bincangkan, adakah Khadir ni wali atau Nabi? So dalam hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih, kita bacakan tadi, Nabi SAW bagi tahu bahawasanya apa? Pengetahuan ilmu tentang hakikat ghulam, yakni budak yang dibunuh oleh Khadir itu sebenarnya adalah wahyu dari Allah supaya Khadir membunuhnya, kerana dia akan ketika dia besar nanti dia akan menjadi kafir dan dia akan memudaratkan kedua ibu bapanya. Dan bila dia bunuh budak ghulam tersebut, maka Allah Ta'ala akan gantikan dengan anak yang lebih baik, anak yang akan mukmin, akan menjadi mukmin seperti kedua ibu bapanya. So nampak? Di situ kalau kita tengok balik, ni dalil menunjukkan bahawasanya Khadir itu Nabi. Kerana dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang berikutnya. Tadi yang alasan yang kedua. Baik. Yang ketiga, iaitulah apa? Berkenaan dengan apa? Iaitulah berkenaan dengan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Baik. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Ada yang mengatakan emas. Baik. Jadi yang ketiga iaitulah apa? Kenapa Khadir alaihi salam, Nabi Khadir membetulkan dinding yang condong yang hampir runtuh tadi tanpa mengambil upah? Kerana Nabi Khadir telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya di bawah dinding tersebut adanya kanzun, adanya harta yang ditanam. Harta yang ditanam milik dua orang anak yatim. Dikatakan anak yatim itu namanya Asram dan Sarim. Baik. Jadi dikatakan di bawah dinding itu adanya kanzun, harta yang tertanam, dikatakan emas, milik dua orang anak yatim, dan dikatakan apabila dinding itu sudah condong, maka terlihatlah
sisa-sisa ataupun saki-baki harta, kanzun, harta yang disimpan itu akan terlihat pada pandangan orang lain, maka mungkin akan menyebabkan harta itu akan digali dan akan diambil ataupun akan dicuri oleh orang lain. Lalu sebab itulah Nabi Khadir alaihi salam membetulkan balik dinding tersebut. Kerana ianya adalah milik dua orang anak yatim dan kedua anak yatim itu bapa mereka adalah orang yang soleh. Orang yang soleh. Jadi sudah tentulah kita kata itu adalah satu bentuk perlindungan dan satu bentuk kita kata pembantuan terhadap kedua orang anak yatim tadi supaya harta yang disimpan untuk mereka itu tidak diganggu oleh orang lain. Jadi itu kenapa Nabi Khadir dia membetulkan balik dinding yang condong ataupun yang hampir-hampir runtuh. Baik, jadi kalau kita lihat di sini wa kana abuhuma salihan, sedangkan ayahnya adalah orang yang saleh. Baik, jadi ini menunjukkan sebagai kita kata satu bentuk rahmat Allah kepada orang yang saleh. So di sini menunjukkan rahmat Allah kepada orang yang saleh, maksudnya anaknya itu akan mendapat tempias kesalehannya. Itulah dengan Allah membantu, membimbing nabinya dan hambanya Khadir untuk membantu. Kita kata membantu kedua anak yatim itu supaya mereka terpelihara harta yang telah ditinggalkan oleh ayah mereka kepada mereka. Baik, jadi kalau kita lihat di sini, inilah ketiga-tiga takwil yang telah dijelaskan oleh Nabi Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik, jadi berkenaan dengan kisah Nabi Khadir ini, kalau kita lihat, iaitulah sangat banyak pengajaran. Sangat banyak pengajaran yang kita boleh dapat, pelajaran yang kita boleh dapat. I'tibar, ibrah, pengajaran yang kita boleh dapat. Baik, sebelum kita nak lihat pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat, baik, kita nak lihat persoalan berkenaan dengan Khadir. Kerana kita tahu bahawasanya isu berkenaan dengan Khadir ini ataupun Nabi Khadir, adakah dia Nabi atau Wali, ini menjadi polemik di antara para ulama membahaskan tentang kewalian dan kenabian Khadir ini. Kerana apa? Kalau kita lihat di tempat kita ini, di Nusantara, kisah Nabi Khadir ini, yang disebut Nabi Khidir, Khadir ini sering menjadi batu loncatan oleh sesetengah kelompok seperti kelompok Sufiyah, kelompok golongan Sufism. Mereka yang mendakwa kononnya wali itu lebih afdal berbanding Nabi. Ini antara syubhat. Syubhat ini keraguan yang datang disebabkan oleh tidak memahami kisah Khadir ini dengan benar. Kisah Nabi Musa AS dengan Khadir ini benar. So dia berkata apa? Dia berkata ini dalil menunjukkan wali lebih utama berbanding Nabi. Sebab apa? Sebab mereka nak membenarkan bid'ah-bid'ah yang telah diajarkan oleh guru-guru mereka, syekh-syekh mereka. Mereka kata fikir yang mereka dapat ini dapat daripada Nabi Khidir. Dia tak kata Khadir, dia kata Khidir. Dan mereka kata amalan kami ini adalah amalan yang bersanad sampai kepada Nabi Khadir, sampai melalui Nabi Khadir. Guru saya bertemu dengan Nabi Khadir, lalu Nabi Khadir telah mengajarkannya satu wirid. Wirid Nabi Khadir. Dia ajar pula. Jadi ini adalah satu bentuk justifikasi dan satu bentuk penyelewengan menggunakan nama Nabi Khadir. Baik, sebab itu isu ini kita kena faham. Antara ulama yang membantah syubhat dan keraguan golongan-golongan yang melampau seperti golongan Sufism yang sering menjadikan kisah Nabi Khadir ini alasan untuk mereka melakukan bid'ah, alasan untuk mereka keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, antaranya Fathul Bari, dan sebuah kitab yang beliau tulis khusus menjelaskan tentang iaitulah tentang
Nabi Khadir ini, iaitulah apa? Az-Zahrun Nadhr fi khabar al-Khadir. Az-Zahrun Nadhr fi khabar al-Khadir. Ini dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Baik. Syubhat dan keraguan yang pertama tadi, mereka nak kata wali lebih baik daripada Nabi. So Ibn Arabi antara rujukan Sufi. Ibn Arabi pengarang kitab Fususul Hikam, Al-Fusus, dan juga kitab Futuhat Makkiyah. Ibn Arabi yang makruf, antara yang membawa ajaran wahdatul wujud, yang mana Ibn Arabi ni dia mendakwa bahawasanya wali ataupun wali ini lebih tinggi daripada dia kata apa, fauqa Rasul. Dia kata macam mana? Dia kata Nabi wali ini lebih tinggi daripada Rasul, dan Nabi ini lebih bawah daripada wali. So maksudnya dia terbalik. Dia twist. Kalau kita ahli sunnah kata wali, Nabi, Rasul. Kan? Dalam turutan ahli sunnah, tingkatan afdaliyah, keutamaan, pertama wali, maksudnya wali di bawah, kemudian Nabi, kemudian Rasul. Ibn Arabi dia terbalik. Dia terbalik. Yang pertama wali, ya, kedudukan yang paling tinggi adalah wali, kemudian Nabi, Rasul. Gila tak gila? Kita katakan tadi yang paling tinggi Rasul, kemudian Nabi, kemudian baru wali. Tak, dia terbalik. Dia terbalik. Jadi wali itu lagi tinggi daripada Nabi dan Rasul. Bahkan Rasul bawah pula. Dahsyat tu. Jadi ini tak betul lah, ini sesat lah kita kata. So apa puncanya? Kerana mereka nak mendakwa ajaran guru-guru mereka yang mereka dakwakan sebagai wali itu sebagai ajaran yang boleh diamalkan. Mereka tak nak supaya orang tolak. Orang mengatakan bahawasanya ini amalan yang bid'ah ke, amalan yang khurafat ke, dia pun tak nak. Dia pun nak kata sebab ini wali ini lebih tinggi daripada Nabi dengan Rasul. Subhanallah. Macam mana mereka boleh terbalikkan kebenaran? Itu contoh nak bagi tahu macam mana mereka ni suka twist, suka putar belit. Kan, bayangkan Rasul yang paling tinggi, Nabi, kemudian wali, dia terbalikkan wali itu jadi yang paling tinggi. Kita pun tak boleh nak faham macam mana akal mereka, pemikiran mereka. Baik. Kemudian yang kedua, mereka mendakwa dengan kisah Nabi Khadir, Nabi Musa AS dengan Nabi Khadir ini, mereka nak mendakwa adanya pembahagian syariat dan juga hakikat. Hakikat dan juga syariat. Mereka membahagikan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Disebut sebagai makrifat. Sebab itu mereka kata adanya dua pembahagian ilmu, iaitulah syariat dan hakikat. So Nabi Musa tu dia syariat. So Khadir ni hakikat. So kami ada hakikat. Yang nak ikut, so dia orang apply lah pula dekat syariat Nabi Muhammad pula. Mereka kata Nabi Muhammad SAW syariat, bawa syariat. Nabi Khadir ni bawa hakikat. Kemudian mereka mendakwa bahawasanya Nabi Khadir ni masih hidup. So nampak tak macam mana permainan mereka? Baik. Kemudian mereka juga nak mendakwa yang ketiga, keraguan mereka dalam kisah tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir yang mereka bawakan adalah tujuannya adalah untuk keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Itu tujuan dia sebenarnya. Mereka tak mahu mempraktikkan ajaran Nabi Muhammad. Mereka tak mahu ikut sunnah Nabi SAW. Mereka nak keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah mereka sering menjadikan kisah Nabi Khadir ini sebagai alasan, sebagai syubhat, keraguan. Iaitulah untuk mereka tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, tak ikut syariat Nabi Muhammad. Sedangkan ulama ahli sunnati wal jamaah, para ulama telah ijma', telah sepakat, sesiapa yang merasakan dirinya boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad maka dia kafir.
Siapa yang menyangka dia boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad, maka dia terkeluar daripada Islam. Tak boleh. Kita tak boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad adalah penutup Nabi-Nabi dan Rasul. Penutup Nabi dan Rasul. Tak ada dah Nabi setelah itu. Tidak ada dah setelah Nabi Muhammad Nabi. Tidak ada dah setelah Nabi Muhammad Rasul. Jadi ini 3 keraguan yang sering dimainkan oleh kelompok-kelompok sufi. Jadi untuk membantah keraguan ini, kita kena tahu dulu, sebab itu Ibn Hajar sebutkan dalam kitabnya Zahrun Nadhr fi akhbari atau fi khabari al-Khadir. Baik, beliau menyebutkan nak bantah syubhat sufi ini, iaitulah dengan kita mengisbatkan kenabian Khadir. So ini antara, walaupun ada berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah Khadir ini nabi atau wali, kita akan bincangkan. Itulah, dia ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Khadir adalah nabi. Dan ini pendapat yang sahih. Bahkan merupakan pendapat jumhur ulama. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian 2 Qurtubi, Abu Abbas Al-Qurtubi dengan Abu Abdillah Al-Qurtubi. Kedua-duanya memilih pendapatnya. Juga Ibn Hajar Al-Asqalani, dan antara ulama di kalangan mutaakhirin adalah Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah. Sebagaimana dalam tafsir. Baik. Dan ramai lagi lah ulama yang berpegang dengan pendapat bahawasanya Nabi Khadir ni adalah Nabi. Baik. Jadi dalilnya banyaklah, antaranya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba kami. Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Maksud rahmat di dalam ini dijelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, iaitulah apa? Kenabian. Ahum yuqsamuna rahmat rabbik. Adakah mereka yang membahagikan kenabian? Iaitulah rahmat Tuhanmu. Itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai kenabian. Kemudian juga dengan dalilnya lagi dalam ayat yang sama dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Wa ma fa'altuhu an amri. Kata Nabi Khadir, aku tak buat benda ni, aku tak buat benda yang bunuh budak ulam tadi, kemudian tenggelamkan seperahu, iaitu dengan cabut papan daripada bot ataupun daripada perahu tersebut, lalu menyebabkan ianya akan tenggelam, dan tidak membetulkan balik memperbaiki semula dinding yang hampir-hampir roboh itu. Semua itu tak dilakukan berdasarkan keinginan atau hawa nafsu Khadir, tetapi wa ma fa'altuhu an amri. Dia kata bukan urusan aku. Maksudnya ia adalah perintah Allah. Nampak? Menunjukkan Khadir ini adalah nabi. Baik. Jadi kesemua itu perintah Allah. Jadi itu dalil menunjukkan Khadir ini nabi. Antaranya lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih, yang kita katakan tadi bahawasanya Khadir ni nabi, kerana mana mungkin seorang hamba yang biasa diberitahu oleh Allah SWT tentang benda gaib. Itulah berkenaan dengan nasib ghulam, yakni budak lelaki yang dibunuh tadi, bahawasanya dia akan menjadi kafir dan akan memudaratkan kedua ibu bapanya. So itu dalam riwayat Ibn Abi Asim tadi, kita kata mereka iaitulah Nabi SAW memberitahu bahawasanya lelaki ataupun budak lelaki itu telah diciptakan Allah dalam keadaan kafiran. So siapa yang bagi tahu tu? Takdir, maksudnya takdir berkenaan dengan ilmu Allah. Allah Ta'ala yang wahyukan kepada Khadir. So bila Allah wahyukan kepada Khadir, so dia adalah wahyu, dan itu menunjukkan Khadir adalah nabi, bukan wali. Baik. Pendapat yang kedua, tadi pendapat yang pertama. Kita kata pendapat yang pertama kata nabi. So masalah ni memang masalah khilaf lah. Tetapi kita kena faham macam mana kita nak bantah pendapat sufi yang kata Nabi Khadir ini wali
ataupun masih hidup dan sebagainya. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan Khadir ini wali dan bukan Nabi. Dan ini antara pendapat antaranya Abu Ali bin Musa di kalangan Hanabilah, Abu Bakr Al-Ambari, Abu Al-Qasim Al-Qushairi. Baik. Dan kebanyakan yang kata wali ni, kalau kita lihat dalil-dalil mereka ini tidak kuat nak dibandingkan dengan dalil jumhur ulama. So kat sini betul lah kalau kita kata dalam isu macam ni ikut pendapat jumhur itu lebih selamat. Sebab itulah. So itu ada wajahnya. Memanglah kalau kita tengok balik tak semestinya jumhur itu tepat. Tetapi kalau jumhur itu telah ijma', maksudnya telah dinukilkan ijma', maka dia tak boleh nak ditolakkan. Tetapi dalam isu ni memang ada khilaf lah. Kita tak kata ijma'. Khilaf kita still kata ada khilaf. Tetapi ulama-ulama yang berpandangan Khadir ni wali sekalipun, mereka tak mendakwa bahawasanya wali lebih afdal daripada Nabi. Tak ada isu. Mereka juga tak membenarkan perbuatan untuk keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Mereka juga tak membenarkan perbuatan menganggap bahawasanya boleh melakukan amalan-amalan yang baharu dalam agama atas alasan ia adalah amalan yang dibenarkan oleh wali yang mereka bertemu dalam mimpi. Tak. Tidak ada satu orang ulama yang berpendapat sedemikian. Baik, kalau kita tengok balik, syubhat yang berikutnya, syubhat mengatakan bahawasanya wali lebih afdal berbanding Nabi. Baik, kisah Nabi Musa dan Khadir ini tidak menunjukkan kelebihan Nabi Khadir ke atas Nabi Musa. Bahkan ianya menunjukkan bahawasanya kelebihan ilmu Allah. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala nak melebihkan hamba-hambanya yang ketika itu ke atas Nabi Musa adalah tujuan untuk mengajar Nabi Musa, untuk memberikan pengajaran kepada Musa. Bukan menunjukkan Nabi Musa itu adalah lebih rendah kedudukannya berbanding Nabi Khadir. Tidak. Karena kita kata, kalau kita tengok siap konteks kisah tu pun, ada tak dia terkeluar daripada bentuk kita kefahaman yang luar daripada batasan akal manusia? Tidak. Dia kita kata macam orang yang ialah Nabi Musa, dia pergi dekat tempat yang dia tak tahu. Betul tak? Dia pergi dekat tempat yang bukan tempat dia. Dalilnya, Khadir kata kat dia, Musa Bani Israel, engkau Musa Bani Israel. Maksudnya, Khadir tahu Musa AS hanya diutuskan kepada Bani Israel. Bila Nabi Musa pergi dekat kampung ataupun negeri tersebut bukan negeri Bani Israel. Negeri tersebut, negeri yang Khadir ada di situ, bukan tempat Bani Israel. Nabi Musa AS hanya diutuskan kepada Bani Israel. Yang ini kita dah bahaskan pada awal pembahasan kelas kita, bahawasanya Nabi Musa AS hanya diutuskan kepada Bani Israel. Maksudnya apa? Khadir bukan di kalangan Bani Israel. Negeri yang Nabi Musa pergi bukan Bani Israel. So tidak ada isu boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Kerana Khadir tak keluar daripada syariat mana-mana. Bahkan Khadir memang dia boleh keluar daripada syariat Nabi Musa kerana dia bukan pengikut Nabi Musa. Dia bukan umat Nabi Musa. Dia bukan Bani Israel. So Nabi Musa tak diutuskan kepada dia. Tidak diutuskan kepada Khadir dan penduduk negeri tersebut. So ada isu tak? Tak ada isu. Tak ada masalah. Jadi tak ada isu kita boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad adalah Nabi akhir. Nabi yang penutup bagi Nabi. Khatamul Nabiyyin. Penutup bagi Nabi-Nabi. So tak ada isu dah. Tak ada isu kita kata Sufi yang mendakwa kami boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad atas alasan kami nak ikut Nabi Khadir. Salah lah. Sesat lah. Nampak? Sedangkan dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Kalaulah Musa hidup, maka tidak boleh Musa ini melainkan dia ikut aku.
Kalau Nabi Musa masih hidup pun dia wajib ikut Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi Isa AS nanti, bila Nabi Isa AS akan turun nanti, Nabi Isa dia akan ikut syariat Nabi Muhammad. Dia tak akan bawa syariat baru. Menunjukkan apa? Bila Nabi Muhammad telah diutuskan, semua wajib ikut syariat Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun yang boleh mendakwa dia boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendakwa dia boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir dengan ijma' kaum muslimin. Sebagaimana kita tengok ada orang-orang sufi hari ini, ada yang sampai telanjang, ada yang minum arak. Dia kata, jangan kata Tok Guru kita tu minum arak. Dia sebenarnya minum arak, tetapi bila sampai dekat kerongkong dia, arak tu bertukar jadi susu. Dia takwil. Sampai ada kalau kita buka dalam kitab-kitab sufi ni, antaranya Tabaqat Sya'rani, dan banyak lagi kitab-kitab sufi, kalau kita buka sangat-sangat teruk kalau kita baca tentang karamat-karamat wali-wali mereka. Kalau kita tengok yang baru-baru ni orang duk share kat YouTube dengan video-video, kalau kita tengok kononnya wali ni dia isap rokok, kan, tak pakai baju, buka aurat, orang pun pakat pergi salam, cium tangan dia apa semua. Mereka nak mendakwa bahawasanya boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Itu yang jadi bawa dalil mimpi. Zikir ni dapat daripada Nabi Khadir. Amalan yang kami buat ni dapat daripada wali. Sebab apa? Mereka mendakwa wali lebih utama berbanding Nabi tadi. Sebab itu Ibn Hajar kata, kalau kita boleh isbatkan kenabian Khadir, maka dia terbatal dakwaan mereka. Kerana kita dah bagi tahu tadi bahawasanya apa? Dalam riwayat Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya ketika Khadir bertemu dengan Nabi Musa, dia kata apa? Anta Musa Bani Israel. Engkau ni Musa Bani Israel. Kata Nabi Khadir, kata Nabi Musa, na'am, ya. Jadi menunjukkan Nabi Musa hanya diutuskan kepada Bani Israel. Dan Khadir bukan di kalangan Bani Israel. Sebab itu beliau tidak diperintahkan untuk ikut syariat Nabi Musa. Berbeza dengan Nabi Muhammad SAW. So, kita tak boleh samakan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, dia diutuskan, baginda diutuskan kepada seluruh umat. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan min qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Wa u'titu wa uhillat liyal maghanim. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW, antara keistimewaan Nabi Muhammad adalah apa? Nabi kata, nabi-nabi yang lain diutuskan kepada umatnya secara khusus. Wa bu'ithtu ila an-nasi kaffah. Adapun aku diutuskan kepada manusia keseluruhannya. Manusia keseluruhannya termasuklah, kalaulah Nabi Khadir masih hidup pun dia wajib ikut Nabi Muhammad. Bukannya ikut dia. Bukannya ikut wali-wali. Bukan. So ini membatalkan dakwaan golongan sufi yang menyatakan bahawasanya apa? Mereka boleh untuk keluar daripada syariat ataupun wali lebih utama berbanding Nabi. So ini tak ada isu. Sebab kita dah katakan tadi, Khadir ini adalah Nabi. Jadi dia adalah Nabi yang bukan di kalangan Bani Israel. Karena kalau dia di kalangan Bani Israel, tentulah dia wajib mengikuti Nabi Musa AS. Murid Nabi Musa, Yusha' bin Nun pun nanti akan jadi Nabi. Murid Musa tu yang ikut wa idh qala Musa li fatah yang maksudnya pemuda yang ikut Nabi Musa, yang ikut bersama perjalanan Nabi Musa bertemu dengan Khadir, itu adalah Yusha' bin Nun. Dia adalah Nabi Bani Israel. Saya nampak tak? Yusha' bin Nun dia tak membantah Nabi Musa. Dia ikut Nabi Musa. Sebab apa? Sebab dia Nabi Bani Israel. Sebab dia nanti akan jadi Nabi Bani Israel. Dia akan menggantikan Nabi Musa. Yusha' bin Nun, Nabi Bani Israel. Saya nampak tak? Dia tak boleh keluar daripada syariat Nabi Musa. Saya nampak? Dia kena bawa Taurat. Sama.
Sebab tu Nabi-Nabi Bani Israel semua bawa Taurat. Mereka tak bawa ajaran baru, melainkan Nabi Daud yang membawa kitab Zabur, dan juga Nabi Isa bawa Injil. Tetapi dia still tidak membatalkan Taurat. Yang membatalkan Taurat adalah Nabi Muhammad SAW. So nampak tak kaitan ni? Dan tiba-tiba golongan sufi hari ni dia pula boleh batalkan Al-Quran. Suka hati dia je. Dia pula boleh batalkan hadis. Tok guru dia yang tak apa-apa ni, yang saokok lah, ada kadang-kadang tu, ada yang tak tutup aurat, yang buka aurat. Ada yang gila, didakwa wali. Ini berhak pula untuk batalkan ajaran Nabi Muhammad. Gila apa kan? Kita kata ni apa benda? Ini ajaran siapa? Sebab itu kita kata orang yang mendakwa bahawasanya boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir dengan ijma'. Dia tak boleh bagi alasan. Sebab itu kalau kita tengok balik, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Tidak ada seorang pun yang masih hidup, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, yang tidak beriman dan mengikuti syariatku, melainkan dia akan menjadi ahli neraka. Ma min ahadin yahudiyan aw nasraniyan thumma lam yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar, atau kama qala. Tidak ada seorang pun, sama ada Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan ajaranku, tidak beriman dengan petunjukku, syariatku, melainkan dia termasuk di kalangan ahli neraka. Baik. Jadi kalau kita lihat dakwaan golongan sufi ini adalah terbatal daripada awal sehinggalah akhir. Tidak ada satu pun dalil yang membenarkan dakwaan mereka. Dan kita dah sebutkan bahawasanya dakwaan bahawasanya Khadir masih hidup juga adalah terbatal. Kenapa? Apa dalilnya? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan apa? Nabi-nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Dalam antaranya apa? Dalam surah Al-Anbiya. Baik, kalau kita tengok dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Allah Ta'ala kata apa? Ini dalil yang menunjukkan Nabi Khadir telah meninggal dunia. Ini dakwaan golongan sufi. So kita kena faham di sini, orang sufi, orang-orang yang mengamalkan tarikat sufi ni, modal mereka adalah amalan-amalan wali-wali mereka, zikir-zikir wali-wali mereka. Jadi bila mereka nak bawa nama wali mereka ni, nama Fulan dan Alan, orang tak terima, orang tak boleh terima. Orang kata, siapa engkau ni? Jadi dia mesti kena pakai nama Nabi. Nak bawa nama Nabi Muhammad, jelas sangatlah orang tahu juga lah bohong. Tu pun orang percaya lagi kan. Mimpi Nabi Muhammad, ini daripada Nabi Muhammad, ini keturunan Nabi Muhammad, macam-macam mereka jaja nama Nabi. Jadi nak menguatkan lagi amalan-amalan bid'ah dan juga kesyirikan yang mereka promosi, tak kira lah apa sekali bentuk, mereka kena pakai nama yang hebat lagi. Nama Nabi Muhammad pun dah hebat dah kan, tapi dia pun nak tambah lagi. Jadi dia pun cari-cari tak jumpa melainkan kisah Nabi Khadir. Kisah ni memang mereka faham boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Dan mereka bahagikan antara syariat dan hakikat. Kami hakikat, kamu yang belajar Al-Quran dengan Sunnah ni hanya syariat. Kami golongan hakikat. Hampa pun tak faham sebenarnya syariat ni, mereka kena rujuk kami. Jadi untuk membenarkan bid'ah-bid'ah, penyelewengan-penyelewengan yang mereka sembunyikan atas nama agama ini, mereka kena pakai nama Khadir. Sebab itu mereka mendakwa Nabi Khadir ni masih hidup. Nampak? Itu dia datang kat situ syubhat dia. Tadi itu dia kata wali lagi tinggi daripada Nabi dengan Rasul kan? Rasul kan di bawah. So di sekarang ni dia datang lagi, dia kata dah
wali ni paling tinggi, dia pula masih hidup. Jadi syariat ni tak berhenti. Masih lagi ada syariat yang kita kena ambil ataupun hakikat yang kita kena ambil daripada wali ni. Jadi wali ni masih hidup. Itu yang duk cerita kononnya jumpa Nabi Khadir lah dekat mana, dekat pantai lah, dekat hutan lah, dekat sekian-sekian lah, padang pasir sekian lah. Dia pun duk cerita macam-macam lah. Dia pun buat buku, kitab. Ceritalah pengalaman bertemu dengan Nabi Khadir dalam mimpi, yaqadhah, secara jaga dan sebagainya. Semuanya untuk menjustifikasikan perbuatan bid'ah mereka. Semuanya hanya nak menjadi alasan untuk membenarkan perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Itu saja. Sebab itu kita kena bantah. Jadi, apa dalil yang menunjukkan Nabi Khadir ni telah meninggal dunia? Dalilnya dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Allah kata. And we did not grant to any man before you eternity on earth. So if you die, would they be eternal? Kami tak menjadikan bagi mana-mana manusia sebelummu, wahai Muhammad, al-khuld, eternity. Maksudnya, dia akan hidup kekal. Afa in mitta fahumul khalidun. Apakah engkau meninggal? Apabila engkau meninggal, mereka boleh jadi kekal. So, siapa sebelum Nabi Muhammad? Khadir. Kalau Nabi Muhammad SAW pun meninggal, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau, wahai Muhammad, wahai Nabi SAW, engkau mati. Dan mereka juga akan mati, Allah kata. Wa ma min dalam ayat dalam tadi kita baca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. So Nabi Muhammad adalah rasul seperti rasul-rasul sebelumnya yang akan mati. Afa in mata aw qutila. Tetapi bila Allah Taala sebut bahwasanya Nabi Muhammad akan mati, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia yang mengingatkan umat Islam ketika kewafatan Nabi Muhammad SAW. Antaranya Umar yang tak ingat ayat ini, so Abu Bakar yang ingatkan ayat ini. Nabi Muhammad dah mati. Jadi peliklah kita kata Nabi Muhammad dah mati, tiba-tiba orang yang sebelum Nabi Muhammad ni masih kekal. Kan? So Nabi Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala bagi dia panjang usia dia. 950 tahun. Hampir 1000 tahun usia dia. Dia mati tak? Mati. Ke ada lagi? Tak ada dah. Hidup di alam barzakh. Hidup di alam barzakh. Hayatun barzakhiyah. Hidup di sisi Tuhan. Tetapi di dunia ini tak ada dah. Tapi pokok sufi ni dia takwil lagi. Dia kata Khadir ni bukan atas bumi ni, dia hidup atas langit. Budak dah. Itu semua nak takwil. So Allah Ta'ala sebut dah, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Allah kata, kami tak jadikan bagi mana-mana manusia sebelummu, wahai Muhammad, wahai Nabi, yakni Muhammad SAW, al-khulda, takkan kekal. Tidak ada mana-mana manusia sebelummu, wahai Muhammad, akan kekal. Bahkan kau juga akan mati. Afa in mitta fahumul khalidun. Bila kau mati, takkan mereka kekal. So ini dalil yang paling jelas membantah dakwaan yang mengatakan bahawasanya Nabi Khadir masih hidup. Tujuan mereka kata Nabi Khadir masih hidup ni sebab itulah kita katakan tadi. Sebab mereka nak membenarkan amalan-amalan yang mereka lakukan yang seleweng, yang menyeleweng, yang bid'ah. Zikir-zikir yang tak diajarkan oleh Nabi, ini yang mereka nak masukkan supaya orang boleh terima. Sikit-sikit pakai orang ni. Tok guru saya jumpa dengan Khadir. Dia ada ilmu hakikat. Kamu yang belajar Al-Quran dengan Sunnah ni hanya ilmu syariat. Kami ada hakikat, makrifat. Kan? Baik, itu dalil yang jelas menunjukkan bahawasanya apa? Akan mati. Kan? Hatta Nabi, cuba tengok Nabi Nuh alaihi salam yang Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi usianya panjang. Nabi Adam AS usia panjang. Nabi Nuh mati tak? Mati.
Kemudian Nabi Khadir alaihi salam, kalaulah dia masih hidup, kita kata kalaulah dia masih hidup, mana dia? Ha? Di mana Nabi Khadir? Ha? Bila berlakunya sangat-sangat genting dalam sejarah umat Islam. Mana pergi Nabi Khadir? Kita ambil pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalil dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Ali Imran ayat 81. Allah Ta'ala kata apa? Wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Baik, ayat ini Allah Ta'ala ceritakan tentang apa? Allah mengambil perjanjian daripada nabi-nabi. Semua nabi-nabi yang Allah Ta'ala berikan kitab dan juga hikmah, kebijaksanaan, ketepatan. Kemudian datang kepada mereka Rasul, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Maksudnya Allah ambil perjanjian daripada nabi-nabi. Kalau datang seorang rasul, iaitu rasul yang akhir, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu akan membantunya? Adakah kamu akan beriman dengannya dan kamu akan membantu dan membelanya? Qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Adakah kamu mengakui? Adakah kamu akan mengambil perjanjian ini? Kamu akan berpegang dengan perjanjian. Maksudnya kamu akan membantu dan membelanya, beriman, benar-benar beriman kepadanya dan membela dan membantunya. Qalu aqrarna. Para nabi mengatakan aqrarna. Kami mengakui, kami akan beriman. Maksudnya nabi-nabi ni dia dah ambil perjanjian dengan Allah. Mereka berjanji bahawa mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad dan akan membantu Nabi Muhammad. Mana Khadir ketika perang Badar? Mana Nabi Khadir ketika perang Uhud? Mana Nabi Khadir ketika perang Ahzab? Pergi mana? Kalau dia masih hidup, dia pergi mana? Di mana Nabi Khadir yang sufi-sufi mendakwa bahawasanya dia adalah wali ataupun nabi? Ketika Portugis menyerang Melaka, mana? Ketika Belanda menyerang Indonesia, mana pergi dia? Mereka tak bagi jawab, tak boleh bagi jawapan. Di mana kita nak? Tidak ada jawapan yang paling selamat, yang paling tepat, yang paling sahih, yang paling benar, melainkan kita katakan bahawa Nabi Khadir juga telah meninggal dunia. Maka terbatallah dakwaan golongan sufi tadi. Dalil dalam surah Al-Anbiya ayat 34 tadi. Wa ma ja'alna li basharin al-khuld afa in mata afahumul khalidun afa in mitta afahumul khalidun. Ya Allah Ta'ala tak jadikan mana-mana manusia, selagi nama dia manusia, dia kekal selama-lamanya. Dia akan mati. Nabi Isa alaihi salam Allah Ta'ala angkat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turunkan dia. Nabi Isa alaihi salam akan turun pada akhir zaman. Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Tapi Nabi Isa akan ikut syariat Nabi Muhammad. Akan ikut syariat. Tak kita kata tak ada isu Nabi Isa akan bawa ajaran dia sendiri. Ataupun akan hidupkan balik Injil ke tak. Bahkan dia solat di belakang Imam Mahdi. Umat Muhammad. Jadi itu menunjukkan apa? Terbatalnya dakwaan golongan sufi yang mereka mendakwa bahawasanya Nabi Khadir ataupun mereka kata wali yang bernama Khadir ini masih hidup. Baik. Jadi jelaslah kepada kita bahawasanya dakwaan kononnya wali lebih afdal berbanding Nabi. Dakwaan bahawasanya boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwaan bahawasanya Nabi Khadir ini masih hidup adalah dakwaan yang
sesat, dakwaan yang jauh daripada kebenaran, yang boleh membawa kepada kekufuran. Maksudnya apabila mendakwa bahawasanya boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada apa kita kata kesepakatan ulama melainkan apa? Ianya akan membawa kepada kekufuran. Wal iyad billah. Baik. Ada soalan di sini. Apakah ikan itu sudah dimasak kerana Nabi Musa minta bekalan? Baik. Ini wallahu taala a'lam. Yang jelasnya ikan itu belum dimasak. Ikan itu hidup. Dan maksudnya Nabi Musa minta bekalan tu maksudnya apa? Untuk dimasaklah ketika itu. Baik. Wallahu taala a'lam. Baik, soalan seolah-olah untuk cari pelajaran ni jangan banyak tanya kenapa ya, sedangkan kita tak faham. Ya betul, kerana kita sendiri tidak ada ilmu tentangnya, tentang hakikat, melainkan apa yang Allah Taala sampaikan. Maksudnya apa? Adakah kita langsung tak boleh cari, tak boleh tanya langsung? Kita berhak untuk tanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli zikri, ahli ilmu. Maksudnya kita merujuk kepada tafsiran ulama. Maka tak menjadi masalah untuk kita tanya. Baik, memang kita kalau dimaksudkan jangan banyak tanya tu, maksudnya jangan banyak tanya benda yang tak sepatutnya. Itu macam soalan yang pertama pula, apakah ikan itu sudah dimasak? Itu sebenarnya soalan yang tak sepatutnya ditanya. Maksudnya tak memberi manfaat, adakah ikan itu dimasak atau tak. Tetapi itu menunjukkan apa? Adakah kita beriman atau tidak dengan kisah ini? Jika kita beriman, maka kita tidak akan bertanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak memberi manfaat. Itu maksud dia. Yang tidak memberi manfaat. Adapun yang memberikan manfaat, maka itulah yang diperintahkan untuk kita bertanya. Baik. Apakah pengajaran yang diperolehi dari 3 hal itu, Ustaz? Baik. Kita akan sebutkan tentang pengajaran yang terkandung di dalam 3 hal ataupun keadaan yang ditunjukkan oleh Nabi Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. Pengajaran yang pertama disebutkan oleh para ulama bahawasanya ilmu itu adalah milik Allah. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi ilmu makhluk. Dan ilmu makhluk adalah ilmu yang kurang. Ilmu Allah adalah ilmu yang mencapai kesempurnaan yang mutlak. Sebab itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, kamalul mutlak. Iaitulah apa? Kesempurnaan yang mutlak. Adapun manusia, adapun hamba-hambanya di kalangan makhluknya, maka ilmu mereka adalah ilmu yang terbatas. Dalil menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sembahan yang berhak disembah, dan dia sahajalah apa yang berhak disembah, kerana dia memiliki kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Adapun makhluk, maka ilmunya adalah ilmu terbatas. Maka tidak berhak untuk kita menyembah makhluk, menyembah Nabi, minta daripada Nabi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia makhluk. Ini pengajaran pertama. Sebab bila Allah Ta'ala ni ilmu dia luas meliputi segala sesuatu, itu menunjukkan dia Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Rabbul Alamin. Dia adalah ilah. Sembahan yang berhak disembah. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata kepada malaikat kan, aku mengetahui apa yang kalian tak mengetahui. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat isbatkan kesempurnaan ilmu Allah. Maha suci engkau. Maha suci Allah. La ilma lana, kami tidak ada ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik, mengisbatkan sifat al-alim atau sifat yang terkandung pada nama Allah al-alim al-hakim. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran yang kedua menunjukkan kepada kita
bahawasanya hendaklah kita apabila menisbahkan ilmu, maka kita menisbahkan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah apabila macam orang tanya kita, siapakah yang paling alim? Maka kita kata Allahu A'lam. Tetapi dalam konteks kita nak memberitahukan kebenaran, siapakah yang paling alim dalam agama ini, itu sudah tentulah Nabi. Maka itu tidak menjadi masalah. Sebab itu jawapan Nabi Musa itu kita kata, dia ada dua sisi. Sisi yang pertama, sisi yang benar, kerana dia yang paling alim di kalangan Bani Israel. Tetapi Allah Ta'ala tegur Nabi Musa kerana dia tidak menisbahkan ilmu kepada Allah. Itu saja. Walhal pada hakikatnya memang Nabi Musa adalah yang paling alim di kalangan Bani Israel yang diutuskan Nabi Musa kepada mereka. Macam kita kata dalam konteks sekarang, kita kata Rasul Nabi Muhammad, adakah dia paling alim? Dia paling alim di kalangan kita. Sebab tu Nabi kata ana a'lamukum billah wa ana atqakum lillah. Ana a'lamukum billah. Aku orang yang paling mengetahui tentang Allah di kalangan kamu. So Allah tak tegur Nabi. Hadis dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW kata, ana a'lamukum billah wa ana atqakum billah. Aku orang yang paling mengetahui tentang Allah. Orang paling alim lah. Nampak? Ini dalil menunjukkan boleh tak kita mengisbatkan kealiman seseorang dengan kita mengatakan bahawasanya dia paling alim? Boleh. Merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh tak kita kata dekat orang kita paling alim? Tak boleh. Maksudnya dalam konteks kalau kita nak mengangkat diri kita, ataupun dalam konteks kita nak mengangkat diri kita, dan juga dalam konteks yang maksudnya yang salah, maka sudah tentulah bersalahan dengan adab. Kerana kalau Nabi Musa AS pun ditegur, maka sudah tentu kita yang tak ada ilmu ni lagilah berhak untuk ditegur. Kerana wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang ada ilmu itu ada orang yang lebih mengetahui. Sudah tentulah Allah yang paling mengetahui. Sebab itu Nabi mengajar kita supaya menyebutkan Allahu A'lam. Allahu A'lam. Maksudnya Allah lebih mengetahui. Sebab itu para sahabat pun dididikkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nampak? Cuma dibezakan tentang perkara-perkara ghaib mutlak. Bila kita orang tanya kita, adakah engkau tahu kiamat bila nak berlaku? Kita pun kata Allah wa rasuluhu a'lam. Tak betul. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sendiri pun tak tahu kiamat bila berlaku. So tak betul lah kita kata Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau kita kata adakah engkau tahu macam mana solat itu dilakukan, macam mana tata cara solat, kita pun kata Allah wa rasuluhu a'lam, betul. Tak menjadi masalah. Kerana memang Allah dan Rasul yang paling tahu tentang solat. Sebab Nabi Muhammad dia tahu, dia dalam ilmu yang dia tahu tentang solat tu dalam batasan ilmu dia yang Allah izinkan. Kerana syariat, dia adalah syariat. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat apa yang diperlihatkan Allah kepada Khadir adalah ilmu min ladunna ilma. Ilmu yang disebut sebagai ilmu laduni. Itu ilmu laduni ini maksudnya ilmu yang datang daripada Allah. Itu maksud dia. Ilmu yang datang daripada Allah ni apa? Ilmu yang datang daripada Allah maksudnya dalam konteks ini iaitulah apa? Ilmu ghaib. Ilmu ghaib. Dan ilmu ghaib, apa maksud ghaib? Benda yang kita tak nampak, hidden things. Antaranya bila berlaku kiamat, kan? Itu ghaib mutlak. Ghaib ni ada dua, ghaib mutlak dengan ghaib nisbi. Ghaib mutlak hanya Allah sahaja tahu. Ghaib nisbi Allah Ta'ala bagi tahu dekat hamba-hambanya. Dalilnya dalam surah Al-Jin ayat 24 ataupun ayat dalam surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Allah kata alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang mengetahui tentang ghaib.
benda yang tak nampak. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia tidak menampakkan, dia tidak menzahirkan tentang ilmu ghaibnya itu kepada sesiapa pun. Anyone. Illa man irtada min rasul. Kecuali sesiapa yang dia pilih, yang dia redha di kalangan rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Baik. Jadi Allah Taala bagi pengecualian, rasul saja yang tahu ilmu ghaib. Maksudnya ghaib nisbi. Itu pun dia nabi dia tak tahu ghaib mutlak. Contohnya tentang apa yang akan berlaku, kecuali apa yang disampaikan. So dalam konteks Nabi Khadir tadi, inilah dalil menunjukkan Khadir adalah nabi bila dia boleh tahu benda ghaib yang berbentuk ghaib nisbi. Maksudnya dia boleh tahu lelaki, budak ghulam, lelaki yang akan besar nanti akan jadi kafir, akan memudaratkan ibunya, lalu Allah perintahkan dia untuk bunuh. So itu adalah perintah Allah. Macam mana dia boleh tahu? Itu Allah Ta'ala bagi tahu. Itu ilmu ghaib. Beza dengan bukan Nabi. Bukan Nabi, dia tak tahu ilmu ghaib. Nampak? Beza. Jadi kita kata ilmu ghaib yang berbentuk ghaib nisbi ini, ghaib yang terbatas. Bukan ghaib secara mutlak, hanya diberikan kepada Rasul, kepada Nabi dan Rasul melalui wahyu. Itu menunjukkan Khadir adalah Nabi dan Rasul. Apa yang diceritakan kepada Nabi Musa AS itu bukanlah datang daripada hawa nafsu dia, tetapi datang daripada wahyu Allah. Baik, sekarang golongan sufi yang mendakwa mereka tahu macam-macam ni, mereka dakwa mereka dapat wahyu tu. Kalau mereka dakwa mereka dapat wahyu, kafir. Sebab wahyu telah terhenti kerana Nabi Muhammad adalah Nabi penutup bagi Nabi-Nabi. Nabi akhir. Tak ada dah Nabi selepas. La nabiyya ba'di, Nabi kata. Tidak ada Nabi setelah. So nampak? So pengajaran yang paling penting di sini menunjukkan bahawasanya apa? Kita tidak menisbahkan ilmu kepada diri kita sendiri, menisbahkan kepada Allah. So itu kita kata Allahu a'lam. Tetapi dalam konteks bila kita nak sebutkan tentang agama ini, sebab ada orang hari ini dia salah faham. Bila orang tegur kan, orang tegur dia kata ajaran kau ni tak betul ni, kerana bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Macam contoh baru-baru ni ada orang yang giat lagi mempromosikan numerologi, ilmu psikonumerologi ataupun yang apa yang mereka panggil ilmu kononnya nak membahaskan tentang nasib ataupun tentang tafsiran peribadi berdasarkan nombor, berdasarkan tarikh lahir dan sebagainya, tahilalat dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah satu cabang daripada cabang-cabang ilmu sihir, ilmu syu'batun min syu'abin nujum, atau ilmu nujum. Ilmu nujum ni satu cabang daripada cabang-cabang sihir. So Nabi SAW melarang perbuatan kita mempelajari ilmu nujum, ilmu yang sedemikian rupa. Ilmu nujum yang dibenarkan bukan tilik kan, ilmu yang kita nak tahu tentang waktu solat, waktu bulan, maksudnya masuk bulan baru dan sebagainya, itu tak menjadi masalah. Itu ilmu berkenaan dengan ilmu falak, bukan ilmu nujum. Dia tak panggil ilmu nujum, panggil ilmu falak kan. Nak tahu matahari apa dia terbit dari arah mana, ataupun nak memastikan arah kiblat, itu harus. Tetapi mentafsirkan peribadi dengan melihat bintang, dia macam ilmu astrologi lah, ataupun kita kata ilmu nujum dalam konteks kita apa kononnya nak mengetahui adanya kesan terhadap peribadi dan sebagainya. Itu adalah ilmu yang dilarang dalam syariat. Jadi bila kita tegur benda ni, dia berkata ilmu Allah luas. Ini salah. Dia kata Allahu a'lam, ilmu Allah luas. Engkau bukan Nabi. Bila Nabi dah bagi tahu benda tu tak betul, kau kena terima. Nampak? Tu beza dia. Kan selalu kan orang kalau kita tegur kan, dia kata tak betul ni. Kita tegur tu base pada dalil. Tak boleh ni berzikir dengan zikir macam ni. Dia nak zikir juga dengan hu, huwa, Allahu. Dia pun bawa dalil. Yang Nabi ajar, la ilaha illallah. Afdalu zikri, la ilaha illallah.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu yang Nabi ajar. Zikir yang kita kata dalam bentuk jumlah mufidah yang memberi manfaat. Bukannya zikir dalam bentuk isim mufrad tadi. Allah, Allah, tak ada. Kemudian bila kita tegur, dia kata, siapa kamu? Ilmu Allah luas. Dia akan jawab, ilmu Allah luas. Ini salah. Kerana, ya ilmu Allah luas, tetapi Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya mengikuti Nabi. Ilmu yang kita kena pelajari, ilmu yang kita kena praktikkan, ilmu agama yang kita kena amalkan adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukannya atas alasan ilmu Allah luas, kita ilmu Allah luas, belajar ilmu sihir. Ilmu Allah luas, belajar ilmu apa? Nujum. Ilmu Allah luas, dia belajar ilmu yang pelik-pelik. Tak betul. Ya, ilmu Allah luas, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan kita untuk belajar ilmu-ilmu yang memudaratkan kita. Bahkan mengharamkan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. So Allah Ta'ala sebutkan sihir ni adalah ilmu yang kufur. Nampak? Allah namakan sihir itu sendiri adalah kekufuran. Mana boleh datang orang tiba-tiba dia kata boleh belajar ilmu sihir ni asalkan niat baik. Mana boleh? Allah Ta'ala dah kata kufur. Allah dah kata ilmu yang membawa mudarat, bukan manfaat. Nabi SAW tak mengaku umat. Laisa minna man tasahhara aw tusuhhira. Bukan di kalangan umat kami orang yang mempelajari ilmu sihir atau yang diminta untuk disihirkan. Man takahhana aw tukuhina. Orang yang melakukan amalan perbomohan. Oh, tak apa, perbomohan boleh. Asalkan niat baik. Itu yang orang-orang Melayu kita dipanggil apa? Ilmu putih, ilmu hitam. Tak boleh. Mana ada? Ilmu putih, ilmu Quran, ilmu sunnah. Itu putih. Ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu yang bercanggah dengan Quran dengan sunnah. Itu. Dia tidak ada tengah-tengah. Dia tak ada pula ilmu sihir tu, dia bagi pula ilmu sihir baik, ilmu putih tak baik. Mana boleh? Tak boleh. Itu yang selalu kita dengar kan, alasan ilmu Allah luas. Ini antara salah faham. Baik, pengajaran yang berikutnya daripada kisah tersebut, ya, kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khadir menunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Iaitulah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa AS untuk menuntut ilmu daripada Khadir. Maksudnya apa? Sebab itulah Nabi Musa AS melakukan perjalanan. Dan di sini juga mengisyaratkan kepada kita untuk menuntut ilmu mesti kita akan menghadapi kepayahan dan kesusahan. Sebab itu Nabi Musa AS dikatakan ketika dalam proses untuk bertemu dengan Nabi Khadir itu memakan masa yang agak lama. Maksudnya apa? Perjalanan yang diambil bermusafir untuk menuntut ilmu. So, sebab itu kalau kita tengok balik dalam ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, ulama-ulama Islam yang terdahulu, mereka melakukan pemusafiran untuk menuntut ilmu. Maksudnya itu yang dimaksudkan oleh Yahya ibn Abi Katsir, al-ilmu la yustata'u al-ilm bi rahatil jasadi. Tidak mungkin dicapai ilmu ini dengan kerehatan jasad, dengan berehat-rehat. So, Nabi Musa melakukan perjalanan. Baik. Macam kita hari ini tak melakukan perjalanan tetapi memerlukan apa? Fokus. Kan? Duduk dekat rumah. Kan nak kena berjihad ni, ada kerja dan sebagainya, terpaksa tangguh. Ataupun ada urusan yang lain, terpaksa tangguh semata-mata nak menuntut ilmu. Macam itulah juga maksudnya ilmu ini memerlukan kepada apa? Juhud, kesungguhan. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Musa AS. Sebab itu dalam tafsir disebutkan apa? Au amdiya huquba, kan? Maksudnya Nabi Musa AS ni dikatakan mengambil masa. Kalau dikatakan Nabi Musa ni nak jalan lagi lepas tu, nak sebelum nak bertemu dengan Nabi Khadir ni, maksudnya memakan masa bertahun-tahun pun Nabi Musa sanggup. Berpuluh-puluh tahun pun sanggup semata-mata nak jumpa dengan Khadir
yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk bertemu. So nampak? So di situ juga ada isyarat supaya kita mengambil ilmu dari ahlinya. Mengambil ilmu dari ahlinya. So dalam konteks tadi, Allah Ta'ala yang mengiktiraf Khadir. Nampak? Dalam konteks kita hari ini, macam mana kita nak tahu ahli ilmu yang kita boleh ambil ilmunya, maka kita perlu mengetahui guru yang kita nak ambil ilmu ini, apakah kelayakan dia. Dan juga apakah rekomendasi daripada ulama-ulama ataupun ahli ilmu yang lain. Dia mengaji dekat mana? Kemudian ada tak pengakuan daripada guru yang lain ataupun ahli ilmu yang lain bahawasanya dia adalah orang yang betul-betul layak untuk mengajar. Maksudnya diberikan rekomendasi tazkiyah. Maksudnya itu dalam konteks kita. Baik. Kemudian pengajaran yang kita boleh ambil juga daripada kisah Nabi Musa dan Khadir alaihi salam ini, iaitulah apa? Menunjukkan kepada kita bahawasanya perkara yang kita tidak tahu akan hakikatnya, maka kita tidak berhak untuk menghukum. Apa yang kita masih belum tidak tahu hakikatnya, maka kita sepatutnya bersabar. Sepatutnya bersabar. Contoh, anda bagi contoh yang mudah. Dalam konteks Nabi Musa dengan Nabi Khadir AS. Nabi Musa AS, dia pergi dekat tempat yang bukan tempat dia. Betul tak? Sudah tentulah ada benda yang dia tak tahu. Sudah tentulah ada benda yang dia tak tahu. Tentang orang itu, orang ini. Sama juga macam kita hari ini. Bila kita dengar ada guru kita mengatakan sesuatu perkara yang kita nampak macam pelik, ataupun kita nampak macam maka sepatutnya kita bertanya dahulu. Mintakan penjelasan. Bukan terus kita menghukum. Nampak? Tiba-tiba ustaz ni kata Fulan bin Alan ni tak betul. Ataupun pendapat dia adalah pendapat yang batil. Ataupun dia adalah orang yang terjebak dalam bid'ah. Tapi aku tengok okey je. Aku dengar okey je. Kuliah dia, Quran dan sunnah dia. Dia tak sabar. Dia tak tahu apa yang guru dia lebih tahu. Rupa-rupanya guru dia dah kenal orang yang dia duk dengar dekat YouTube ke, dekat apa ke. Kan dia duk dengar, saya kenal dia sebab saya dengar dekat online. Tiba-tiba ada orang bagi tahu dia ni sebenarnya macam ni. Dia ni sebenarnya sesat. Dia sebenarnya tak habis mengaji, katalah. Ataupun dia sebenarnya menyeleweng. Tak. Dia tak menyeleweng. Aku dengar okey je. Dengar sedap je ceramah dia. Lalu dia menghukum dulu. Dia tak dengar penjelasan. Sedangkan orang yang bagi tahu ataupun guru yang bagi tahu dekat dia tu lebih kenal orang yang dia sangka baik tadi, lebih kenal daripada dia. Macam kita kata contohlah macam ni. Ada orang nak merompak rumah kita. Kemudian ada orang bagi tahu, orang tu dia nak rompak rumah kamu. Kita mau kata, tak. Aku tengok dia baik je. Aku tengok dia ni, muka dia baik. Aku kenal dia. Pasal aku tengok dia ni selalu pergi masjid. Contoh. Tapi dia tak tahu bahawasanya memang orang tadi tu memang nak merompak. Sebab keterbatasan ilmu tadi. Dia tak ada ilmu. Dia tak tahu apa yang orang tadi tahu. Orang tadi tu dia lagi tahu pasal rupa-rupanya adik-beradik dia. Dia pernah kena tipu dah. Macam itulah. Ini nak bagi tahu kepada kita, kita sebelum kita mendengar penjelasan, sepatutnya kita sabar dulu. Dalam kita nak menentukan sesuatu keputusan atau hukuman terhadap apa yang kita dengar. Baik. Jadi itu kalau kita tengok balik adalah perkara yang antara faedah yang kita boleh perolehi daripada kisah Nabi Khadir dan juga Nabi Musa alaihi salam. Baik. Dan banyak lagi kalau kita nak gali kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi salam ini. Sebab itulah kita kesimpulannya daripada kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi salam iaitulah membatalkan dakwaan golongan-golongan yang melampau, golongan sufi yang melampau yang mereka mendakwa bahawasanya Khadir ini adalah wali yang lebih afdal daripada Nabi Musa AS dan sebagainya, ataupun dakwaan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kita dah jawab sebelumnya ini. Baik, kesemua itu adalah terbatal
Dan itu antara pengajaran yang paling besar lah, paling besar sekali, bahawasanya kisah ini tidak membenarkan perbuatan golongan-golongan yang menyeleweng, yang sering menjadikan kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa AS sebagai alasan untuk mereka melakukan penyelewengan. Baik, saya rasa cukup setakat itu, insyaAllah. Ada 1 minit lagi. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.